Alright. Sekejap Dia tak loading lagi. Tak loading ni. Sekejap ya, tengah loading. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, salam Jumaat untuk yang beragama Islam. Okey, kepada semua para pelajar diharap dapat beri kerjasama. Kalau boleh kita on kamera lah supaya panel kita pun boleh kenal-kenal dengan para pelajar kita ni. Ni panel kita ni orang JB je ni. Okey, so Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam cikgu. Macam mana, sihat sekarang? Sihat alhamdulillah. So ada di Johor Bahru ni sekarang? Ada di Johor Bahru. So saya sendiri hari ni nak ambil mood player Malaysia sampai pakai baju Malaysia. Perasan tu. baru sampai semalam pakai terus. Ya, Asian Game-nya tu dia tengok. Okey. So hari ni kita akan bersama dengan saudara Wan Izzuddin Ismail. Beliau merupakan seorang pemain rugby Malaysia 7. Okey, so sekarang cuma main dengan 7 lagi atau dah tukar kepada 15? Saya kalau 7 untuk kelab saya main lagi. Okey. Mostly saya akan main pada kelab lah. Tapi kalau untuk Malaysia collab saya ada pergi baru-baru ni untuk 15. 7 kira dah totally off lah. Okey. Jadi kalau untuk pengetahuan semua murid-murid atau pelajar dalam ni, Abang Wan kita saya bahasakan Abang Wan boleh tu, tak ada. Bersih dengan awak So Abang Wan awak ni memang ada pengalaman yang sangat banyak lah. Pengalaman dia dalam sukan rugby. Kalau untuk pengetahuan semua, Abang Wan awak ni antara pemain Malaysia yang main sukan C, 3 game sukan C dia main. 2015 dia ada main, 2017 dan terakhir 2019. Bukan mudah. Satu pencapaian yang sangat baik. Bagi saya, kalau saya sebagai coach, saya bangga ada pemain yang macam ni sebab main dalam tempoh masa yang sangat lama. Bila saya kata tempoh masa yang sangat lama terlibat, maksudnya pengalaman Wan Izzuddin ni sangat banyak yang mana kita harap pagi ni boleh berkongsi dengan semua murid-murid atau pelajar yang ada dalam DTC ni. Okey, untuk pengetahuan semua, DTC ni adalah satu program yang dibuat khas untuk semua pelajar-pelajar atau pemain dalam negeri Johor. Anjurannya adalah dari Jabatan Pelajaran Negeri Johor bawah unit pembangunan sukan dengan kerjasama Johor Rugby Union. Jadi SMK Bandar Baru Uda ni dia terpilih lah, rezeki lah bagi SMK Bandar Baru Uda terpilih untuk menjadi sebahagian dalam program DTC. Sebab DTC ni dia daerah. Daerah Johor Bahru, dia ada sekolah menengah dengan sekolah rendah. Jadi sekolah menengah, kategori sekolah menengah, SMK Bandar Baru Uda dia terpilih. Okay. Dalam konsep DTC ni, untuk pengetahuan Wan, dia boleh gabungkan mana-mana pemain dari mana-mana sekolah. Cumanya pusat dia dekat SMK Bandar Baru Uda. Maknanya DTC ni HQ dia kat Uda. Untuk Johor Bahru HQ dia dekat Uda. Okey. Bagus jadi kalau contohlah, sebabnya dalam ni pun dalam kita punya Google ni pun ada pelajar dari sekolah Tasik. Okey. Dalam Google ni pun saya perasan ada seorang dari SMK Taman Damansara Alif. Jadi kita buka peluang tu, mereka nanti daftar. Mereka dah daftar dah masa bulan 7 tak silap. So kita kumpulkan dalam Telegram, kemudian apa-apa semua maklumat dalam situlah. Jadi untuk Johor Bahru, SMK Bandar Baru Uda, sekolah menengah lah. Kalau sekolah rendah, SK Sekolah 1. Sekolah rendah SK Sekolah 1. Jadi kita punya program tu sepatutnya memang perlu buat latihan di Padang. Tapi di Padang sekarang PKP macam ni dengan keadaan kes masih lagi tinggi, maka
bincang dengan Ashraf lah, Cikgu Ashraf mungkin kenal lah, Wan kenal lah. Cikgu Ashraf Acap, kenal Cikgu Ashraf kan. kan. Jadi kita bincang sama-sama, kita cakap kita kena mulakan program ni walaupun secara online, ramai ke tak ramai itu memang antara risiko lah. Sebab kenapa kita mulakan juga secara online, sebab kita nak mengekalkan minat murid-murid ni. Betul. Bukan. Diorang ni asyik main online game je kan, payah. Ya tu. Saya pun jadi kita nak kalau boleh biar dia ambil tahu juga. Jadi dalam proses kita nak pengisiannya, kita dah buat sampai untuk hari ni yang kelima lah. So untuk yang kelima pada hari ni kita ambil temanya untuk motivate player. Udara Rugby ataupun SMK Bandar Baru Udah menjemput Wan untuk kongsi idea lah, ataupun tips yang sesuaian untuk murid-murid kita ni. Okey, dan saya harap nanti ramai lagi dah masuk ni. Okey, so soalan pertama Wan. First of all, kenalkan diri Wan, supaya budak-budak kenal Wan. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. Okay, nama saya Wan Izzuddin bin Ismail. Saya berasal daripada Johor. Saya berumur 27 tahun sekarang. Sudah berkahwin, dah ada anak satu. Alhamdulillah. So saya pun masih bekerja di JB. Buat sementara ni, sementara tunggu untuk panggilan polis untuk seterusnya. Itu saja je. Pelibatan Wan. Pelibatan. Pelibatan saya terlibat dengan rugby je. Pelibatan kalau nak cerita daripada awal cerita dari awal. So daripada awal saya tu cerita daripada sekolah sukan lah. So saya daripada sekolah, saya pun daripada sekolah hadiah juga, sekolah Sultan Ismail sampai umur 16 tahun. Lepas tu saya dapat panggilan ke sekolah sukan. Time tu saya pergi ketika tu saya 16 tahun sehingga saya SPM. Plus SPM saya teruskan pelajaran saya di Praya Universiti Sekolah Sukan juga. Buat pradiploma selama 2 tahun dan seterusnya saya pergi menyambungkan degree saya. Degree saya ni agak lama sikit. Saya buat 6 tahun sebab ada orang cakap ada bila kita dah dapat collab Malaysia ni kita ada sign agreement contract. So ada subjek yang you terpaksa kena kurangkan. So at least kalau biasa 12 credit hour ni 4 subjek. Ibarat 4 subjek. So you kena kurangkan at least satu sem tu 3 subjek saja you ambil. So you kena pandai-pandai bagi masa untuk session pagi dengan petang you available untuk datang padang training. Okay, so para pelajar, murid-murid pelajar kita patut sedar. Ni contoh. Benda ni yang sedar. Contoh. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah bukan bermaksud awak sekolah harian awak tak boleh jadi pemain. Betul. Abang Wan awak ni dari sekolah harian SMK Sultan Ismail. Ya, betul. Bermula main rugby pun umur 16 Wan tak. Saya main atas sebab abang saya tadi tu form 5, saya form 1, 13 tahun. So saya tengok dia orang main petang-petang. So saya pun try join. Lama-lama saya minat dengan sukan tu. Sizing pun ada apa semua kan. Lebihan lah. Tentu lah. Okay, so dari situ kan banyak paling susah masa pergi ke sekolah sukan. Part mana yang paling susah sekali? Sebab daripada sekolah harian biasa dah ke sekolah sukan. Saya macam ni. Sebenarnya actually memang yang bantu salah satunya adalah JRU lah. Yang memang betul-betul membantu. Satu lagi waktu tu saya pergi bawah 16, saya pergi MSSM. Memang saya dah pasang, memang saya cakap betul-betul saya sekolah daripada sekolah biasa, saya bukan daripada isi. So saya memang minat dengan sukan ni, saya memang pasal niat, saya cakap saya nak pergi lebih. Saya cakap bila daerah, saya biasa lah, SSI akan jadi skuad belasahan lah. Sama lah, sama lah. Tapi tak apa lah kan. So saya pergi move, ada stage saya pergi main MSSJ, saya main dengan, this time kita combine pula dengan isi, kita lawan and then dapat call up untuk pergi negeri. And then one of my friend nama dia Syukur, Tuan Syukur sekarang. Dia cakap dengan saya tentu, dia cakap ada orang scouting ni, tengok game MSSM untuk masuk sukan. So dia cakap dengan saya, tolong perform dia panggil saya Mok. Dia cakap, Mok tolong perform, aku nak kau masuk sukan. Sebab dia tentu sekolah sukan.
So bila saya main habis, saya ingat lagi jumpa Negeri Sembilan. Habis Negeri Sembilan tu Pak Wan memang datang direct jumpa saya tepi padang, dia pun offer. Dia cakap, "You nak join sukan-sukan tak?" Saya pun memang interested lah. Memang saya cakap, memang saya nak pun. Saya dah cakap game ni perform memang saya nak dia datang kat saya. Tapi mungkin orang kata dah tertulis kan. Memang dia datang jumpa, dia offer kontrak, saya pun setuju. Dan lepas balik tu saya siap-siapkan barang apa semua, memang surat tu dah sampai offer ke sekolah lah. So sekarang ni senang cerita, bila kita nak buat sesuatu tu kita buat sampai habis Wan habis. Kan, fighter panggil. Itu yang kita nak adik-adik ni dengar. Bila kita nak buat sesuatu, kita buat sampai habis. Tak kira sukan apa pun. Cumanya hari ni kita cerita pasal rugby je. Ya, betul. Jadi apa saja kita nak buat, kita buat sampai habis. Kita jangan pandang ke belakang. Ada tekad yang kita nak buat sampai berjaya, dan bila sampai satu tahap kita nak pergi lagi Wan. Pergi lagi lah. Lagi. Okay Wan. Sekarang kita nak cakap pasal sukan C tu Wan. Sebab tadi dah cakap dah, sukan C antara pemain yang 3 kali edisi dah main sukan C. Betul. 2015 waktu tu di Singapura. Dan antara untuk pengetahuan adik-adik ni, ni antara saya kata tadi pemain yang 3 edisi sukan C main, 3 final. Abang Wan awak ni main 3 final. Jadi boleh kongsi idea pengalaman, perasaan sampai 3 final tu yang memanglah 2017 saya pasti itu memang kenangan tak boleh dilupa tu kan. Cuba kongsi Wan antara 3 final 2015, 17, 19. Sebenarnya actually kita cerita year by year. Year by year, okey. 2015 dulu lah. Okey. Dia rugby ni saya kena bagi tahu dulu sebenarnya. Dia takkan bagi you kaya, dia takkan bagi you ni. Tapi insya-Allah daripada segi pelajaran dia boleh bagi. So daripada 2015 ni memang kita orang, saya cakap terus terang memang sebenarnya kita orang datang ni fisabilillah je. Memang kumpul nak main untuk Malaysia saja. Memang kita orang tak kisahlah pasal duit ke apa ke, semua tolak tepi dulu. Kalau ada allowance dia bagi lah. Kita cerita daripada awal dulu 2015. 2015 memang tak ada, orang cakap tak ada lah orang kata yang sponsor memang betul-betul besar macam 2017 dan 2019. Sebab tentu kita orang pun bukan ada lagi betul-betul fully bantuan daripada Majlis Sukan Negara. Masa 2015 ni. Tapi bagi saya 2015 ni banyakkan main melalui hati lah. Maksud dia you play untuk you punya negara. Bila dah start kat situ, so bila kita dah dapat perak kan, so next punya ni dia orang meeting sekian dia orang cakap rugby mesti kena ada dalam program MSN. So start 2017 tu, 2016 tu kita orang dah start kontrak. Tapi bila dah start kontrak, you kena ingat you dah receive duit, you kena betul-betul, sebab ni duit daripada orang cakap ni duit daripada kerajaan, duit orang bayar tax apa semua untuk you. Tapi you kena bawa nama Malaysia ni. So kita orang sebenarnya dah di brainwash macam itu. So memang sebenarnya ada value yang bagus sebenarnya kat situ yang saya belajar 2015 macam mana team rugby ni daripada bawah naik slow-slow sikit sampailah dekat dah on the top lah. Orang cakap dah tak ada masalah lah. Kita dah boleh pakai banyak barang-barang dekat MSN tu semua, gym apa semua dah boleh masuk kan. Tapi benda yang sebenarnya, benda yang 2015 ni memang tak boleh dibeli lah orang cakap. Kenangan tu tak boleh beli sebab you bukan main sebab duit, you memang main your full hearted. So bila 2017 SEA Games, maksud dia KL. Kita start 2017 lah. Bila 2017 dah start, kita orang dah training one whole year. Dah kira macam orang kata 2016 hingga 2017. Takkan dalam masa sama kita orang pun fikir, malam kita orang duduk between players, kita orang pun borak cakap kita orang pula time tu dah sacrifice. Maksud dia belajar pun saya extend. Saya tak kurang credit hour, saya extend. Memang itu permintaan daripada KJ lah time tu. Memang dia orang nak semua extend belajar. So kita orang terpaksa extend. So bila extend tu you memang dah bagi 110% dekat rugby lah. Memang orang cakap bangun pagi breakfast lari. Ibarat macam itu lah orang cakap kan. So bila dah move satu stage macam contoh 2017 tu, alhamdulillah memang rezeki kat kita.
Rezeki dah kita memang alhamdulillah. Tentu pula memang you rasa semangat masa 2017 tu sebab final tu yelah you tak pernah nampak situasi tu dekat Malaysia sebelum ni. Stadium Ha. penuh, Yelah. stadium penuh. Cikgu pun rasa ada tu memang stadium penuh. Lepas Yes, tu yes. PM datang and then Yes. KJ datang, memang ramai. Lepas Betul. tu memang time tu pun diorang memang ada cerita lawak agak masa dekat bilik macam bilik kita punya tempat rehat tu. Ha. One of my manager datang, dia pun cakap PM datang confirm sebab dia tahu korang gol. Saya dengan kawan-kawan saya Juki pun semua macam kapten saya macam pening lah apa. Ini memang dah orang cakap dah jadi lain. Kita nak masuk final tapi orang dah confident kita cakap kita boleh gol. So macam mana pun kita kena bagi lah. Kena usaha lah. So kita move to 2019, 2019. 2019 ni sebenarnya bagi saya it's not a good luck lah for Malaysia. Sebenarnya memang Filipina memang far better daripada kita orang time tu. Sebab memang kita orang tengok dia orang punya sebelum kita nak ke SEA Games tu kita orang ada qualifying Olimpik, kita orang ada series. Memang coach dia datang setiap kali Malaysia main. Memang datang tengok analisis sama dengan kita. Kita pun buat benda yang sama kat dia. Kita datang tengok mana problem team ni. So memang ada. Memang team Filipina tu dah ready untuk lawan Malaysia final. Sebab kita orang memang dah tengok game dia daripada series. Lepas tu jumpa kat qualifying Olimpik, tengok game dia. Lepas tu bila SEA Games tu penentu dia. Tapi memang luck lah. Memang dia menang lah. Dia pakai pemain berbeza ke masa qualifying, masa Asian Series, dia pakai pemain yang sama ke pemain yang berbeza masa final Sukan C? Sama je. Mostly sama? Mungkin kalau ada changing pun dalam seorang dua orang je. Tapi core player dia still sama. Cuma dia orang macam kita tahu lah, dia orang memang senang dapat kerakyatan. Memang kalau mak dia orang ke nenek dia orang Filipino pun, Pinoy, dia orang still boleh main untuk Pinoy. Itu yang jadi problem. Mostly banyak yang duduk New Zealand, duduk Australia yang memang family dia, atuk dia, moyang dia yang Filipin, dia boleh dapat kerakyatan untuk main untuk Filipin. Asal ada darah Pinoy terus jadi. Yes. Asal darah Pinoy jadi. Kelebihan dia kan. Okey. Jadi kalau kat situ panjang tu dia punya perjalanan 2015 sampai ke 2019. Panjang perjalanannya tu. Kalau saya ingat lagi waktu tu 2015 awak punya preparation dekat Cobra. Yes, betul tu. Kat Cobra itu time saya tengah kursus level 2. Betul. Masa tu nampak lah geng-geng Malaysia tengah training preparation kat sana. Betul kat Cobra. Kat Cobra tu kan. So kalau nak bandingkan Wan, level di antara Sukan C tu dengan Asian Series memang kita tahu level dia akan berbeza. Beza pun. Dengan Commonwealth pun dah lain dah. Commonwealth lagi jauh. Lagi jauh kan. Jauh. Dah lagi qualifying Olimpik. Betul. Kan? Memang jauh. Kalau pendapat Wan, apa yang nak diberi pada adik-adik ni? Bila kita, contoh macam Wan dah ada pengalaman main level yang berbeza, dah main Sukan C, dah main Commonwealth, dah main qualifying Olympic, Asian Series, apatah lagi dari zaman sekolah dulu pun dah main dah Asian Series ni, kau tak silap. Betul. So apa yang nak diberi kepada budak adik-adik ni? Tips ataupun nasihat ke apa Wan? Bagi saya sebab sebelum ni kalau cikgu ambil World Rugby pun dia ada terangkan yang 5 core value tu, betul cikgu? Yes. Betul. Sebenarnya bagi saya benda ni sebelum kita nak bagi dia orang main, kita kena terangkan dulu 5 core value. Sebab saya pernah pergi New Zealand. Coach dia tu terangkan saya ada session, ada satu hari tu kelas mengenai 5 core value je dalam World Rugby tu. Sebelum kita start training ni, dia akan buat satu kelas, dia akan brief pasal 5 core value, you need to follow lah apa yang you dah bagi 5 core tu. Nanti baru dia start dalam program training, baru dia tengok betul ke ada 5 core value dalam benda ni. Bagi saya sebenarnya memang betul pun apa World Rugby tulis tu sebenarnya pasal 5 core value tu. Yang kalau semua orang tahu, pelajar-pelajar tahu yang 5 core value. Kalau you nak jadi a good rugby player, you kena ada 5 value ni.
5 value ni paling penting. You kena ada integrity, you kena ada passion, you kena ada solidarity, you kena ada disiplin, and you kena ada respect. Ni 5 je. Kalau you dapat tekankan ni 5, nanti saya explain satu-satu. Kenapa 5-5 ni penting. So kita start lah dengan integrity. Memang integrity ni sebenarnya datang daripada training. You tipu, you cheat, you datang lambat. Ni semua integrity. Between you dengan coach. Dengan diri you sendiri pun sama, you kena honest. Daripada integrity ni dia akan build a strong character. Dia akan build you ni sebagai seorang yang macam orang cakap firm. Seorang yang steady. Daripada integrity ni. Yang kedua tadi saya sebut passion. Passion ni memang tak boleh beli. Dia datang dari hati. Sebab apa macam saya cakap passion. You sanggup ke pergi jauh-jauh untuk main rugby? Let's say macam contoh club Malay Village People, contoh MVP ajak you main dekat Muar. You sanggup ke untuk pergi benda tu? Pergi ke sana untuk main dengan diorang. Sebab benda ni tu saya cakap, passion ni dia tak boleh beli. You sendiri yang dapat rasa benda tu. Yang ketiga, solidarity. Solidarity ni normal lah. Maksud dia kita pun memang satu Malaysia, memang ada India, Melayu, Cina, Kadazan, Dusun apa semua. Memang kita kena hidup main rugby pun dah ajar dah sebenarnya. Solidarity. Dia dah ajar dari segi shape, besar, colours, apa semua ni dia dah ajar. Yang keempat, disiplin. Memang kalau kita sebut disiplin ni semua orang akan tahu lah. Disiplin ni apa. Tapi tak semua orang tahu apa itu disiplin. So disiplin ni memang dia sebenarnya disiplin ni besar. Orang cakap satu tajuk yang besar. Dia boleh pecahkan lagi. Tapi kalau you tahu cara nak disiplin, you tahu 5 core value ni, you mesti okay ni. You akan jadi one of the good rugby player sebab you dah boleh follow. Respect lah sekali, respect. Respect ni sebenarnya bagi saya memang dah diajar pun benda ni, adab. Respect. Saya cerita, respect ni bukan respect between you and dengan manusia je, bukan. Contoh saya bagi contoh. You habis training. You ada nampak padding, you ada nampak botol air, you ada nampak bersepah-sepah kon ke apa semua kan. You as a player, after you training, you suppose kutip kon tu, you kemas balik facility barang-barang training tu balik. Tahu sebab apa? Sebab benda-benda tu, saya cerita you nak cerita professional, All Blacks tu sendiri buat benda depan mata I. Dia bersihkan sampah, dia bersihkan tempat dia. Tu saya cakap. Kita nak tengok orang yang bagus, kita akan tengok dari segi macam-macam benda. Kita tengok role model, kita tengok dia apa dia buat. Team All Black tu pun boleh buat, takkanlah Team Malaysia pun tak boleh buat benda yang apa yang dia buat tu. Betul. Sebenarnya benda tu tak boleh beli, 5 core value ni. Memang 5 value ni you tak boleh beli. You memang kena ada dalam diri, you kena pasang niat. Sebab daripada sini, dalam kehidupan you akan pakai. Waktu you belajar, waktu you kerja, waktu you jumpa orang, benda ni akan pakai 5 core value ni. Percayalah cakap saya. Percaya. Guna 5 core value ni untuk kehidupan. InsyaAllah memang okey. Awak takkan ada masalah. Okay, dengar tu. Untuk pengetahuan Wan, kita buat kelas online DTC ni. Inilah benda pertama saya buat Wan dekat adik-adik ni. Okay. Saya dah buat awal-awal. Jadi semua yang ada tengah online ni bersama-sama dengan Abang Wan. Yang saya buat tu bukan main-main. Bukan saja-saja. Awak dengar ni, Malaysia sendiri mengakui 5 core value tadi. Kalau saya cakap benda tu penting-penting lah. Saya sebagai cikgu dan sebagai coach, kami dah tahu mana arah kami nak bawa awak. Jadi hari ni, Abang Wan awak sendiri membuktikan pada awak semua yang apa yang saya dah buat pada perjumpaan kita yang pertama dulu. 5 core value ni lah benda penting yang kita nak jadikan budaya sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang atlet. Betul. Okay, so Wan, kalau kita lihat kat sini Wan okay, kalau dari segi mewakili negara, agak-agak dapat banyak kali wakil negara. Kalau boleh kira lah. Banyak itu sebab yang banyak saya daripada sebenarnya saya start main dengan senior dulu, baru saya start main dengan junior. Sebab waktu tu saya umur 18 tahun, saya dapat call up untuk Malaysia 15. Time tu nama tournament tu Asian Fair Nation. 2013. 2014 dia orang kata 2013.
Tapi time tu unlucky, memang kalah final dengan Singapore. Sebab time tu Oh. memang so next year 2014 start daripada tu kita orang, saya kat sukan, saya memang time tu kita orang dah 2 tahun main Liga Super. Ah. So time tu Liga Super memang orang cakap tournament yang memang nak main lah. Memang Ah. kalau sebagai player memang nak main lah tournament tu. So bila saya dah pergi tahun 2014 tu, saya menang 2 cup. Kira skuad sukan menang 2 cup, menang Super League dengan title Super Cup. So start daripada situ, tim Malaysia untuk 15 2014 tu totally dah lain sebab coach Lee Nyok Fah. So dia memang dia dah tukar, macam dia muka-muka baru. Tapi alhamdulillah cikgu sebenarnya menang. Okay. Kita orang menang. So kita orang dapat promoted into next division. So memang banyak cikgu sebenarnya tournament. Nak cerita tournament banyak sebab daripada series memang tiap-tiap tahun saya pergi daripada junior lagi. Yelah. Tapi macam saya cakap saya bukan masuk tu dapat first 7 tu. Saya masuk as a reserve dulu. Satu-satu lah. Maksud dia tak ada lah sampai tu on the top. Yes. Itulah. Sebenarnya kenapa saya tanya soalan tu. Sebab saya nak budak-budak yang ada, murid-murid kita, adik-adik kita yang ada dalam ni, dia biar rasa nak bermain. Betul. Kenapa saya kata macam tu? Contohnya lah nanti soalan ni akan ditanya juga kepada Wan. Okay. Kita bila nak rasa kita ni bagus untuk wakil sekolah, peringkat adik-adik ni wakil sekolah lah. Bila nak mewakil sekolah tu, itulah pentingnya minit bermain. Betul, minit main. Kalau tak ada minit bermain, macam mana kita nak tahu yang kita ni bagus sampai peringkat lebih tinggi? Jadi contoh macam Abang Wan awak semua ni, awak pun dah dengar daripada main tim senior dulu baru turun ke junior. Jadi pengalaman tu kita nak banyak, kita nak perbanyakkan supaya awak semua yang ada dalam Google Meet ni ke, yang dengar ni, tolonglah tahu kita nak awak bagus. Bila nak awak bagus, awak kena ada minit bermain. Minit bermain tu, dari situlah kita boleh uji. Kalau bukti yang paling jelas ni, Wan boleh transfer kepada main section. Sebab ada function-function dia dalam sukan rugby. Okey Wan. Sekarang ni kita tengok kepada sukan rugby di Malaysia Wan. Dia kalau growth dia tu naik dia memang cantik lah. Tapi bila dah PKP ni memang tersangkut dan zero balik lah senang cerita. Okey, sekarang ni kita tengok growth rugby di Malaysia. Apa pendapat Wan? Terutama kepada grassroots lah. Grassroots lah, saya suka tekan grassroots sebenarnya. Sebenarnya apa saya nampak grassroots dekat Malaysia ni, especially Johor okey. Saya pernah juga cikgu kerja dekat waktu saya belajar tu, saya ada tolong NIDP punya program kan. Saya time tu ada tahu-tahu jugalah, maksud dia walaupun saya sit dengan senior team tapi saya ada tahu jugalah pasal team dari Johor ni. Sebab actually memang time tu saya pun interesting lah dengar. Saya dengar ada 14 piala tapi half daripada piala tu semua dah ke sini lah, dah ke Johor. Memang betul, saya datang tengok game saya cakap, lain macam Johor sekarang . Maksud dia, apa yang saya boleh bezakan dengan zaman saya dengan zaman sekarang, lain lah cikgu. Sebab waktu zaman saya membesar memang cikgu pun tahu ada 2 kelab je cikgu untuk yang mana-mana baru habis sekolah yang boleh main. Yang paling kuat pun Cobra dengan sukan-sukan je. Yes. Betul. So memang siapa tak pergi ni 2 kelab memang takkan dapat expose lah lebih. Time pada masa tu. Tapi apa yang saya nampak sekarang dengan program JRU, program NADP, program MSN, KBS, KPM sendiri, memang saya nampak benda ni rugby punya Malaysia dah lain. Dia punya junior tu bila skop dah besar, player akan jadi lagi banyak. So kita akan nampak player yang bagus-bagus tu akan lagi banyak. Macam dulu kita tahu lah, kita akan fight dengan 2 kelab je untuk select Malaysia macam tu kan. So nowadays memang totally satu Malaysia. You sekolah mana pun you boleh masuk. Tapi you kena bagus lah. Ibarat dia macam tu lah. Saya pun tahu NIDP pun ada ambil sekolah budak sekolah UDA, tak silap saya. Betul tak you? Ada selang. Ada. Saya sebab ada coach dia bagi tahu saya. Coach dia tu kawan saya juga. Zarif dia cerita dengan saya ada seorang budak-budak kata. Apa Endon.
Indon pun ada cerita juga. Yang cerita dengan saya ni Zarif je kot, tak silap saya. Dia cakap dia Oh, seorang sekolah UDA je cakap. so kita kebetulan Aiman Zafran tu dia tinggi. Jadi Yes. dia pun nak membentukkan dia tu pun agak susah jugalah. Kalau saya dengan Cikgu Ashraf tu akhirnya dia dah angkat bendera putih lah untuk si Aiman Zafran ni. Oh ya. Sebabnya kita bela dia daripada tingkatan 1. Sekarang ni dia dah BSPM lah. Dia baru BSPM lepas. So bila biasalah perangai budak-budak sekolah Budak ni lah, kan. faham aku, Dia faham. budak-budak lah kan. Jadi dia punya ada orang kata turun naik lah. Dia remaja. Remaja lah. Sampai satu tahap tu Cikgu Ashraf tu memang dah angkat bendera putih lah kat budak ni. Saya masih lagi percaya yang budak ni kita cuba bentuk lah. Sampai saya kata sampai saya angkat bendera putih tu memang dah tak boleh lah. Tak boleh lah kan. Itu cara saya lah. Sebab cara saya kalau selagi saya tahu dia boleh. Saya tahu dia ada bakat. Saya tahu dia ada potensi. Saya akan cuba tolong. Dan akhirnya bila last sekali bila tingkatan 4 tu kita face to face lah saya dengan Aiman Zafran ni, saya buat sesi berdua. Betul sebenarnya tu. Betul. Kena session face to face. Saya face to face dengan dia. Ini untuk pengetahuan kawan-kawan yang lain lah yang ada dalam ni. So kita face to face, kita slot talk, kita nak dengar dari hati dia apa yang dia nak. So bila dah dapat satu keputusan, saya kata this is the last solution yang saya bagi. Kalau awak tak nak grab, saya angkat bendera putih kat awak. Itu saya dibanding dengan Aiman Zafran. Saya sahut dan alhamdulillah dia terpilih untuk NRTP bawah 16. 16 betul bawah 16. Kemudian wakil main di Bangkok lah, main di Thailand. So itu betul. Jadi saya nak beritahu kat sini bukan kepada Wan saja, kepada adik-adik kita ni. Benda ni peluang tu ada. Sama ada awak nak grab ke tidak perkara ni. Kalau awak betul-betul berminat macam Abang Wan cakap tadi, buat sampai habis. Tekad tu kena ada. Bila cikgu kata buat macam ni, coach kata buat macam ni, mesti ada sebab. Okay Wan. Betul. So kita dah tengok tadi kat situ growth rugby macam mana pengalaman Wan main dengan 7 dengan 15. Okay. So mungkin kita tengok sekejap video sekejap kita share sekejap. Kita tengok sekejap game supaya adik-adik kita ni lebih nampak main Malaysia ni takkan dia tak keluar pula ni. Tunggu sekejap. Okay, ni game si game ya betul. Mana? Si game. Kita tengok sekejap. Ambil 7 minit. Besar. Macam saya cakap cikgu, saya pun bukan datang terus yang jadi bagus cikgu. Kalau saya bukan datang terus yang jadi bagus cikgu. Saya pun join team orang. Saya pernah main Wildcat punya team supaya nak ada minute game macam cikgu cakap tu. Tapi zaman tu saya pun tak tahu apa tu minute game. Betul. Sebab tu saya kata tadi, dia sebenarnya minit bermain ni penting untuk budak-budak sekolah. Betul. Kenapa? Sebagai contoh macam budak rugby. Kenapa budak rugby anjurkan budak 10? Kenapa budak rugby anjurkan budak 7? Kenapa budak rugby anjurkan School of 15? School of 15 tu malam ni kita dapat anjurkan sekali je. Sebab tahun berikutnya kita ada masalah kewangan. So budak 10 tu kita anjurkan boleh dikatakan setiap tahun. Kalau tahun ni kita anjurkan, sebenarnya kita dah anjurkan hampir untuk edisi ke-10 sebenarnya. 10 dah 10 jadi kenapa kami cikgu-cikgu ni beria-ia untuk anjurkan kejohanan seperti itu? Sebab kita nak bagi minit bermain. Bila dia ada minit bermain, dalam pada masa yang sama bukan setakat nak kejar menang aja, tapi pelajar ni akan dapat pengalaman. Menang kalah tu tolak tepi. Yang penting kau dapat pengalaman, uji kau punya skill. Utamaan lah. Okay, kita laju sikit lah benda ni. Boleh. Ini memang mana stadium mana?
Penuh aku. Memang Penuh. sejarah lah benda ni. Ya. Penuh, ni memang penuh. Tapi ni coach dia saya ingat lagi. Ni last lah game dia. Lepas tu dia kena sack. Kisah. Tapi sebab coach dia ni power juga. Kita sama tengok. Betul. Dia nampak tu, Abang Wan kau dalam. Mana lem? Okey. Ada? Tadi? Nampak? Tunggu je lah. Ni? Ambil Tak apa kot. Ini kalau environment ni kekal sampai sekarang penuh, sedia. Penuh, betul. Seronok lah. Okay, so mungkin kita cuba cutkan masa kat sini. So ni antara game yang para pelajar boleh tonton dekat YouTube lah. Okay, ada satu Wan. Kebetulan kita tengok benda ni, nak tanya. Masa di Asia Cup tu, yang final, tim yang sama juga lawan dengan Singapore. Kita tertinggal lagi time tu. Oh, okay. Itu saya rasa memang dramatik lah. Sebenarnya saya cakap terus terang aku, minggu tu dia biasa lah bila kita duduk dah terlalu lama kan. Bila dia akan ada berlaku selisih faham dengan coach. Memang benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Betul. Tapi memang saya rasa benda tu pengalaman manis lah. Pahit tapi ada manis. Sebab minggu tu saya cakap terus terang memang kita nak pergi ni Asia 7 ni lah untuk Jakarta yang kita menang final ni. Minggu tu memang SNC dah set upkan satu training tau, modul untuk game minggu ni. Memang minggu tu sebenarnya tak boleh heavy ke, tak boleh apa-apa lah, training tak boleh hard sebab minggu tu dah orang cakap minggu untuk relax and then buat shadow je and then start lah benda tu. So time tu waktu Monday tu saya ingat lagi saya kena yo-yo test, memang penat lah. Yo-yo test pagi, lepas tu tengah hari saya ada masuk gym, petang saya pergi Padang. Memang sampai hari Khamis. Sampai hari Khamis. So memang sebenarnya penat lah benda tu. Memang penat aku. Sebab kita nak main Sabtu Ahad. You kena ingat juga. Benda yang paling saya rasa semua orang ke, atlet ke yang tak suka lah, benda pertama ialah travel. Benda ni yang sebenarnya orang tak suka. Sebab travel ni memang lama. Yalah. Cikgu pun kalau pernah pergi dengan tim ke apa, memang lama. Memang lama nak siapkan barang, nak settlekan barang apa semua, memang lama. So kat situ je kita dah memang satu lah. Penat dah ada lah terang-terang. Tak cukup tidur, tak rehat. Tapi takkan lah macam saya cakap lah. You datang, takkan you nak cakap penat. Kan? Betul tak? Macam mana pun, you kena okay lah. Walaupun condition tak okay, tapi you kena okay lah. That game pun sebenarnya kalau ikut Putih dengan Ajis, minta keluar awal juga. Tu yang saya punya esensi macam terkejut lah. Player ni punya, dia orang ada data. Player ni boleh main berapa minit, boleh full berapa. Dia orang ada semua dia orang kira dalam tu. So one day ni Putih tiba-tiba final tu dia minta keluar. Dia minta keluar lagi 4 minit nak habis. Bagi saya 4 minit nak habis, kalau minta keluar orang pelik lah. Kenapa nak boleh push, kenapa? Habis tu yang dia orang determine balik apa problem dia, rupanya program training kita minggu tu.
Tapi alhamdulillah lah, tournament tu sebenarnya memang saya tak perform cikgu minggu tu. Memang saya ada berapa orang saya jumpa Sidik pun dia cakap dengan saya, dia cakap sorry abai tak perform lah minggu ni. Dia cakap memang tak boleh nak buat apa sebab dia, bila fikir-fikir balik sebab kita penat. Tu lah tak apa lah. Tapi lepas daripada tu alhamdulillah lah nampaklah perubahan satu-satu. Cikgu Fifi pun dah okey. Itu assistant dia Coach Black pun semua pun dah okey, dah set up balik team lah. Sebab benda ni dia memang main dengan perasaan cikgu. Sebab kita akan duduk jadi satu keluarga. Untuk tahun, 2 tahun. Mungkin 3-4 tahun. Tapi macam mana kita nak duduk sekali ni? Kan? Tu lah. Benda ni yang sebenarnya kena belajar tu 5 core value tu. Kalau you tak boleh respect diri you maknanya you tak boleh respect you punya team. You punya team. Contoh lah, saya bagi contoh apa yang saya belajar sebenarnya dekat New Zealand tu memang mengajar saya erti orang cakap hormat lah. Let's say training pukul 8 pagi. 7.50 dah sampai betul. Okay, dah siap pakai boot betul. Tiba-tiba ada satu hamba Allah lah. Datang pukul 8, 1 minit atau 8, 2 minit. Dia kena duduk tepi, dia tengok kita orang lari. Coach tu blow whistle, everybody on the line. Shuttle run banyak kali sampai dia cakap, sampai orang tanya sampai bila ni, sampai bila, dia pun cakap until I say finish. Lari lah, patah balik. Yang kawan tu tengok je lah, dia dah datang 8-2 minit, dia pun pakai boot nak lari juga. Coach tu tak bagi, no, you stay, you watch all your friend run, tengok kawan-kawan you lari, you jangan lari. So dari situ sebenarnya saya dah belajar satu benda, dia belajar iaitu respect team. Bila respect tu saya cakap, respect ni bukan respect ke diri kita, respect cikgu, respect the whole team, management ke apa ke, kitman ke apa, yang angkat awak punya air ke nak pergi tournament tu, itu semua awak kena respect, awak kena belajar benda tu. Sebab dalam tu saya cakap, kalau awak power dalam 5 core value ni, confirm awak takkan ada masalah. Takkan ada perkataan senior junior, takkan ada. Dia akan ada brothers, you are my friend, we are your friend, macam tu. Itu yang kadang-kadang kepentingan untuk respect orang punya law. Kadang contoh macam saya as a coach, kita dah bagi tahu dah, kita dah tunjukkan, kita dah kongsi di Telegram, di WhatsApp, before start training, ni kita punya warm up yang perlu dibuat. Kenapa kena datang awal? Datang awal sebab nak buat warm up ni. Warm up ni kalau buat penuh total body buat memang 15 minit makan masa dia. So kalau datang awal, kalau kau buat sendiri memang jujur tak ada masalah. Tak ada. Jadi benda-benda ni saya harap para pelajar kena sedarlah untuk jadi pemain yang bagus. Ni dia punya kaedah ataupun cara kita nak jadi pemain yang bagus. Macam saya cakap tu, bukan saya je. New Zealand punya rugby, super rugby ke apa, benda yang sama dia buat. You kata Sonny Bill tu, I nampak depan mata Sonny Bill tuang kat air. You nak cakap apa? You nak cakap Kitman ada. Tak ada, dia bukan pasal Kitman. New Zealand pun yang famous Sonny Bill Williams tu pun boleh angkat air. Takkanlah you yang biasa pun tak boleh angkat. Ibarat macam tu lah. Okay, kita tengok sikit satu game ni. Game yang tadi saya kata Asian Cup tu. Ya ni. Okay, sekejap mana dia punya button ni. Okay. Ini game yang tadi kata semua dah all out habis ni. All out. Memang dah all out lah. There is Nicholas Yao, the captain. He gives it to Wong, and Wong is in for the first try. Nathan Wong for Singapore in the first 20 seconds of the game. Yeah, we saw Wong's skills in the previous game. He's a dynamo on the fine. Ini padang letter pun good hands and fantastic start. Ni ada satu masalah dia bila tengah hari je. Good kick there, good start from Singapore, from Malaysia. Panas. Get up that high. Panas Equally as good was the kick from the Singapore captain.
Dia pusat sukan dia semua ada padang situ Malaysia nil. Ada, dia Bung Karno tu dia macam satu tempat sukan. Sebelah stadium yang Stadium Nasional Jakarta, lepas tu sebelah ni ada stadium macam dekat BJ tu. Jenis macam itu, sebelah. Okay. Kompleks sukan lah. Macam kompleks sukan lah, betul. Singapore opting for the short kick down the right side. Good take there from Malaysia. A very similar kick to the start. As that man Wong again with a tackle. Ni kalau ikut saiz pun dengan Singapore macam mana? Kita lebih kurang ke dia besar? Lebih kurang lah cikgu. Tapi sebenarnya saya dulu ada set satu mindset. Singapore ni sebenarnya dia antara fighter juga cikgu. Kalau macam Thailand, cikgu dah bagi diorang, dah try, diorang akan down tau macam tu. Tapi bila Singapore ni, you bagi pun dia still fight lagi. So memang setiap kali kick off memang kena, orang cakap, kena start baru balik lah. Diorang memang jenis yang, diorang akan keep trying lah. Walaupun macam mana pun. Kalau di Asia Tenggara ni, Singapore dengan Filipina Singapore, Filipina antara steady. Thailand pun steady kat tu. Okay. Cuma Thailand ni kita akan pergi lebih sebab kita punya grassroots steady. Thailand dia tak ada program-program untuk grassroots ni. Kisahnya. Sebab tu saya cakap, kalau Southeast saya memang jamin saya cakap Malaysia punya paling the best. Sebab league pun best ada Fiji. Kalau league diorang mana ada Fiji. Mana ada league yang betul orang cakap. Saya pernah main Singapore League untuk JRU. Masa saya umur 16 tu. Time tu JRU hantar untuk Singapore League. Tak ada fight tu. Dah lawan dah. Siap Singapore select. Kita menang. Johor menang. Malaysia now. It's sitting Amir Jalil. Straight up the middle. He's made the halfway line. Pick and go here from Malaysia. Pick and go from Malaysia. He needs support. He's isolated. Good clean out there from number 5 from Malaysia. From Amir Nasrun. He played yesterday when he got a red card. Hafiz here. Malaysia now. Using the ball. Yeah, looking to use the man inside, outside. Step in and out. It's number 12 for Malaysia. Amalul Haq. Okay, so kita betul lah. Nanti para pelajar boleh tengok lah dekat YouTube sendiri. Nanti makan masa pula kita ni. Okay, so sesi seterusnya saya beri peluang kepada pelajar. Anak-anak murid, adik-adik nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Boleh buka mic, boleh tanya. Jangan segan. Orang lain tak ada peluang macam ni tau. Ini bawa program BTCJB dapat peluang macam ni nak tanya. Boleh tanya. Tanya je. Mic, tanya, tak ada masalah. Saya beri kalau peluang. segan tutup muka je tak boleh tanya. Okay. Ada. Saya ada. Baik. Abang Wan masa tadi Abang Wan ada cakap Abang Wan main 15 side kan? Ya saya. Abang Wan main position apa? Okay. Position saya memang boleh main second row. Saya boleh, sebenarnya saya ni betul-betul minat dengan number 8. Tapi bila dah saya tengok biasanya tempat ni Fiji je ambil. So saya kena tukar lah ke position lain. You kena fikir lah betul. You bagus macam mana pun tapi coach akan pilih Fiji juga. Dia akan letak Fiji juga ambil. So nak tak nak you kena cari position yang you boleh fight. Sebab you nak ada dalam first 15. You kena smart lah gitu. Betul. So you terpaksa, saya punya position yang terpaksa kena belajar lah lock lah second row. Number 4 and number 5. Okay. Yang lain nak tanya? Tanya. Okay lah, tak buka kamera tak apalah. Kau buka kau punya apa? Mic. Tanya je. Okay. Saya nak tanya. Kan bang, macam kita tahu dah pergi banyak cup kan. So setiap cup tu still ada rasa nervous ke? Dan macam mana abang buang rasa nervous tu? Dia memang setiap kali you dapat masuk final, dia punya situasi tu akan berbeza. Maksud dia dari segi game semua berbeza, tempat pun berbeza. Cuma apa yang selalu saya pakai tu lah,
apa yang selalu saya macam bila final tu je saya akan guna satu motivation tu lah. Macam you dah reach sampai final, takkanlah you tak nak buat apa-apa. Takkan you nak jual emas tu kat dia. Dia ibarat tu. Saya pernah jual emas tau. Sebab tu saya cakap benda ni. Saya pernah jual emas. Dekat Singapura saya pernah jual emas. Sebab saya kalah final. Dan itu memang it suppose sebenarnya Malaysia punya universiti tu memang kuat. Sebab mostly semua Malaysia player. Tapi kita orang kalah final tu. Disebabkan ada Chai player tak berapa cantik lah time tu. Tapi saya kalah. Tapi dari situ saya belajar. Saya cakap lepas ni saya main, saya tak nak jual emas lagi kat negara orang. Benda tu memang dah confirm atas kertas. Malaysia akan menang. Sebab tim semua dah tengok. Malaysia semua mostly semua budak Malaysia yang main untuk universiti. Tapi game tu saya kalah. Game apa tu? Time tu? Ni cikgu, Malaysia University dekat Malaysia Asian University dekat Singapura. Okay. Saya kalah tu. Sebenarnya saya frust. Saya memang frust sebab totally first 12 saya tu semua pernah main series. Macam Singapura mungkin ada berapa orang je yang main series. Macam saya memang totally satu team main series tapi kalah. But what I've learned there, you jangan jual emas kat negara orang. Ibarat macam tu lah. You pasang niat, takkan nak bagi dia free-free. Dia kena try lah dulu. Ibarat macam tu lah. Okay, soalan lain. Bukan. Saya nak tanya. Untuk jadi seorang player rugby perlu ada diet tak? Diet? Tu saya Diet. cakap. Memang kena lah. Memang kena. Tu saya bagi tahu terus terang. Dia ada 5 kan. Macam tadi yang 5 core value tu. Kalau you follow, if you want to be a good rugby player, you carry on. Macam let's say macam I cakap terus terang, I dah tak ada rasa macam nak kejar semua sebab I dah rasa semua benda ni. Sekarang sebab saya pun dah ada family, I have family, so memang saya dah kena one step lain lah. Maksud dia dah satu arah lain lah. Maksud saya kena kejarkan satu benda yang lain lah. Bukan it's not totally about rugby lah. Tapi I never leave rugby. Saya petang-petang pun saya still main. Ada, kalau petang-petang je ni biasa saya akan pergi Kampung Melayu. Dia ada main touch, group of touch kat situ. Asal apa yang you cakap tadi pasal makan ni sebenarnya dia terlalu besar bab nutritionist ni. So dia sebenarnya memang daripada kecil sebenarnya you kena build up you punya daripada segi food. You kena belajar tau. I ni sebenarnya dulu I belajar benda makan ni bila I dah masuk profesional. Bukannya waktu I time dekat bawah I ni. Sebab dulu tak ditekankan benda ni. So bila I dah masuk profesional baru tahu benda ni penting. Memang penting. Apa makan yang you perlu ambil, apa suplemen yang you perlu ambil, apa load training yang you punya training tu based on you punya makan sebenarnya. So you kena, kalau ikut betul lah sebelum training you kena timbang. Lepas training you kena timbang, tengok berapa kilo turun, and then you kena top up air supaya air tu top up balik yang macam first tadi. Benda ni memang susah, tapi kalau you amalkan hari-hari tak ada hal. Macam I pun I amal je benda yang paling senang lah. Biasa I buat tu lah. I timbang sebelum dan selepas, and then I tengok berapa turun, maknanya kekurangan air sekian. So you kena load air. Makan ni sebenarnya you kena faham. You duduk kat Malaysia, you kena faham makanan Malaysia macam mana. Itu I cakap dengan you. Tapi jangan risau, ada cara. Dulu I student pun I pernah je hidup kat luar. Macam mana cara nak jaga makan. So apa, okay, I ask you lah pagi-pagi, apa benda protein yang you rasa paling murah you boleh beli? You bagi satu contoh. Pagi-pagi semua orang makan benda ni, tapi you tahu tak benda tu penting? Apa benda tu? I ask you lah. Jawab. Apa benda tu? Apa benda? Telur? Telur. Telur is a protein sebenarnya. Dia protein yang bagus. So kalau pagi-pagi macam orang cakap, saya nak buat badan ni sekian-sekian, nak keluar modal. Sebenarnya tak keluar modal yang mahal pun. You jaga je makanan you. Pagi-pagi telur separuh masak 2 biji, 3 biji, and then you makan roti, then you lari, and then tengah hari you baru makan. Itu yang you makan, ada satu tangan ni nasi, ni ada sayur sikit, ada ayam. Maksud dia makanan ni sebenarnya besar. Sebab tu saya cakap dengan you kena faham, you duduk kat Malaysia memang
You boleh buat benda ni. Tapi at certain place, I faham. But you pun still budak and still ada mak bapak kan. Mak bapak ni kalau ikut, dia akan besar kita. Pagi-pagi saya admit benda ni. Bapak saya besarkan saya dengan nasi lemak. Tapi bila saya masuk universiti, saya dah belajar ni semua. Saya dah belajar pasal ni. Saya pernah buat rekod setahun saya tak makan nasi lemak. Roti canai dengan nasi lemak saya tak buat. Kira naik atas flight pun kalau makan nasi lemak Pak Nasi Asia tu pun I tak makan. Tapi you akan nampak dia punya lain tu, you akan nampak sendiri lah. You tak makan nasi lemak, you tak makan canai pagi-pagi. Sebenarnya kalau you nak jadi atlet yang betul, ni dua memang you kena cut pagi-pagi. Betul. Bukan nak tipu, ni dua you kena cut. Nasi lemak dengan roti canai, kalau you dapat cut ni dua, normal okay. And then you minum air masak je. I sampai sekarang minum air masak. I tak ada minum air manis hari-hari. Memang minum air masak. Kalau lepak kedai pun order 5 ais kosong. Macam itu je. Okay, soalan lain? Terima kasih. Sama, tak apa. Tu dari pelajar Damansara Alip. Masalah Alip. Okay, cepat. Soalan lain. Semua kita tamatkan. Untuk selection kan, dia ada current sizing kan, maksud saya dari segi tinggi, berat badan. Okay, pasal selection lah. Sebenarnya benda ni kalau saya cakap takut salah. Sebab memang ada isu pun sebelum ni. Saya ada nampak dekat social media yang mengatakan MR memang nak yang NRDP ke MR yang memang nak yang budak-budak yang totally size besar sebenarnya. Tu saya cakap. Dia okay lah, I explain to you lah. Sebab I pernah pergi New Zealand, I pernah tengok budak-budak sekolah dia. Kurus je, sama je. Sama macam kita je, tengok macam sama je. Tapi cara dia besarkan tu nampak lain lah. Sebab saya cakap terus terang, pagi-pagi saya pergi gym, dia orang tak mandi lagi, dia orang dah angkat besi. Itu saya macam, gila boleh angkat besi tengah minum kopi boleh angkat besi. Sambil-sambil. Tu saya cakap sebenarnya pasal selection ni sebenarnya isu saiz besar kecil tengok pada position. Okay. Tadi siapa yang tanya Akif Okay. Posisi apa dia? Saya winger. Winger. Apa yang you rasa, you pernah tengok tak? You targeted apa? You nak main 7 ke 15? 7 lah. 7 lah Okay. You tengok tak? Macam contoh kalau nama player tu keluar, you tengok tak height dia? You tengok tak weight dia berapa? You tengok tak berapa dia punya appearance dia berapa kali? Tengok tak benda tu? Benda tu sebenarnya itu ni I explain detail. Tapi sebenarnya you kena tengok. Macam I akan tengok. Macam sekarang ni kalau I tengok contoh All Blacks jumpa South Africa. I tengok berapa loaded scrum diorang. 800 something. Benda ni sebenarnya you kena tengok. You kena tengok berat winger berapa. You kena one day you kena achieve berat tu. Contoh winger sekarang nowadays Super Rugby winger 105 kilo. You kena targeted lah sampai 105 kilo. Tapi targeted you tu macam mana? You kena masuk gym, segi makan, tidur awal. Benda yang paling sebenarnya 3 ni je. Kalau you dapat jaga memang you boleh power lah macam cakap. You jaga makan, you tidur, memang pukul 11 you light off. Ni settle benda-benda ni. Dia kena tidur awal je. I cakap terus dah. Sebab tu I cakap Malaysia dia Mamak buka 24 jam sebelum ni. Tapi sebenarnya kalau you betul-betul nak fokus 11 you dah light off. You kena tidur. Okay, jadi seorang atlet ni memang kena bagus dan disiplin. Sebenarnya macam awak cakap tadi, bila you katalah size you kecil kan, size winger tu besar. Tapi kalau you hari-hari turun, you boleh tangkap high ball, you boleh... Winger ni ada satu problem sebelum nak main. Dulu saya pun ada banyak winger kak. Dapat bola jarang-jarang, tapi bila dapat bola asyik knock on. So kalau you boleh dapat buat benda yang tak ada mistake, orang takkan cakap pun, benda tu I rasa you dah boleh dapat dah tempat tu. Contoh macam let's say you have a good run, you boleh lari laju, you boleh kick, grabble, you boleh kejar. Benda-benda ni skill-skill yang sebenarnya orang lain tak ada, you kena belajar. Memang you kena turun awal. I cakap tu serang. You kena turun awal sikit dalam 15 minit, try lah grabble you kejar, dia nak dapatkan spot bola tu pelik lah. I cakap tu serang, bola rugby ni I dapat belajar fully macam orang cakap swing kiri kanan ni.
umur I 18 baru betul-betul dapat orang cakap betul-betul lah. Boleh passing sharp, boleh miss kiri kanan. Tapi sebelum nak dapat tu hari-hari I swing menghadap dinding, target buat pangkar, anu sampai dah boleh. Sebab saya pun tengok All Blacks pun buat benda yang sama. Itu kenapa kita nak pergi jauh-jauh. Kita tengok All Black pun sebelum warm up dia ambil bola, Aaron Smith tu dia pass. Kenapa kita nak main tap dulu lah, contoh ibarat macam tu lah. Takkan kita nak main tap dulu. Professional pun buat passing dulu macam bola sepak. Kan, you takkan nak terus main bola, mesti lah contoh JDT, dia akan buat short pass. Benda-benda tu lah yang sebenarnya you kena power, you punya basic. Bila you basic power, insyaAllah you memang boleh pergi. You nak swing jauh pun sebab basic you dah bagus. Benda ni memang makan tahun. Dia bukan sehari you belajar, macam contoh cikgu ajar ini, esok boleh buat. Tak ada. Benda ni memang kena lama. Keep on trying. Sebab tu lah cikgu cara dia cakap pasal minute of play tu. You kena cari minute game you sendiri sebenarnya. Kalau ada peluang, pergi. Tu semasa kita punya sesi ketiga dulu saya dah cakap. Masa sesi ketiga saya terangkan pasal macam mana awak nak bagus untuk spiral pass. Pakai botol. Kemudian saya kata kalau kau boleh kau pergi beli buah kelapa, kau pusinglah buah kelapa tu. Bola sendiri pun tak ada kan, buah kelapa. Kalau ada duit beli bola sebiji. Rebounder ball tu kan saya ada share. Okay. Siapa lagi nak tanya sebelum kita tutup? Almost 1 jam dah ni. Saya. Okay, tanya kan. Syahin. Okay. Abang bila abang jumpa jumpa player yang badan dia, saiz badan dia lagi besar daripada abang ada rasa takut tak? First time, yes takut. Tapi takut tu selamat lah ada saya ingat lagi time tu kejadian tu. Saya dekat UPM, time tu saya sukan-sukan. Saya first time main Liga Super, tapi saya nak kena jumpa Chris Conley. Saya memang takut lah. Tapi senior saya bagus time tu. Senior saya macam saya cakap dengan cermin kan. Memang saya pergi toilet mandi-mandi saya cakap. Jangan takut lah apa ni kan. Senior saya datang pihak telinga dia kan. Kau jangan takut ni. Start daripada tu baru saya belajar. Daripada situ lah saya cakap terus terang saya belajar. And one day bila you dah training, you takkan ada rasa takut. Saya cakap terus terang sebab I selalu pesan lah member either you or me. Antara you atau saya yang terbalik. Itu je. Kalau contoh VG tu pun datang depan muka kan, I memang takkan elak. I akan try. Kan macam saya cakap terus terang lah. I anak Melayu memang akan try lah you. Macam tu lah. Rugby ni lain sikit tu. Saya sebenarnya saya suka rugby ni. Contoh lah, you bukan macam bola sepak, you ada senior junior. Rugby ni dia you senior macam mana pun, kita tahu lah Sau dulu kan. Sau memang as a good player kan. Memang Sau ni memang antara player yang kalau I kecil dulu memang I nak tengok dia. Sau, respect dia kan. Tapi I cakap terus terang dalam rugby ni I jumpa, lagi you bagus, lagi I nak try. Dia macam ibarat tu lah game. Dia mungkin sebab fighting punya game. So you bagus macam mana pun I akan try. PG ke, ya kita nak rasa betul ke dia ni kuat kan. Macam betul ke dia ni kuat. Sini kita try cuba. Kalau betul terbalik, yelah dia kuat lah. Memang betul lah dia kuat. Tapi kalau dia tak terbalik maknanya tak ada benda pun dia ni. So memang saya selalu guna tu lah. Kalau saya cakap dengan kawan saya, biasa kalau dia tanya PG ni macam mana, main je, either you or me. Tak dia, saya. Itu antara dua je. You kena fikir benda tu. Tapi dalam rugby ni saya cakap terus terang, PG lagi depan muka jangan elak. Try. Diorang sebenarnya, dia ingat kita ni sebenarnya cakap terus terang lah. Dia ingat kita macam biasa-biasa. So bila I ada main dengan PG, memang saya cakap terus terang, saya memang rival. Kalau kat atas padang memang saya akan try. Memang sakit tu sakit. Mana main rugby tak sakit? You training pun sakit. Tapi kepuasan tu tak ada orang boleh beli. Kepuasan tu di you seorang. One day you pun nak bercerita dengan kawan you, benda yang sama juga. Yes. Rugby is all about friendship lah sebenarnya. Ujung-ujung you akan jumpa kawan you, akan cerita balik kenangan lama. Benda ni biasa. Betul. Itu je cara kita nak communicate balik lah dengan diorang. Okay, ada lagi soalan? Ada cikgu. Silakan. Bang, abang kan main forward kan?
Apa aktiviti fitness yang sesuai untuk forward biar tahan dalam padang? Macam kita kan forward kan apa kena langgar apa semua kan. Jadi Ni apa aktiviti yang sesuai untuk tahan fitness? dia sebenarnya macam ni. Bila I dah lama main rugby ni, I pernah tanya esensi I cakap, saya cakap dengan dia, bang, kenapa langgar ni lagi penat bang daripada lari? Kan? Lepas tu dia pun dia ajar, dia pun bagi tahu ada method. Rupanya dah ada satu kira-kira lah, maksud dia dah ada research benda ni. Memang benda dia pun admit, dia cakap betul, forward memang akan lagi penat sebab backline dia kurang penat sebab dia tak ada contact. Dia jarang contact lah orang cakap. Tapi forward ni sebenarnya you memang kena build up short burst punya orang cakap apa ni? Okay, short burst tau. Maksud dia running 10 meter, 20 meter ni you kena power. You faham tak? Sebab you akan banyak kali break. Tu kadang-kadang bila kita contoh kalau apa sebab saya cakap 10 meter dengan 20 meter, you main forward, you takkan langgar jauh-jauh pun. You akan langgar dekat. Contact yang around 5 meter. So you memang kena power. Short burst ni macam you punya short lari lah. Berapa cepat you kena training benda tu. Kan? Berapa cepat. Kuat je. Short ni kuat je. Mungkin you lari jauh baru kuat. Maknanya kita kena improve kat situ lah. Short burst kita kena lagi kuat. Forward mostly banyak training short burst. Kalau mostly backline tapi fitness still sama. Semua kena buat juga. Apa backline buat, forward kena buat juga. Tapi kalau you nak cerita spesifik, I boleh cakap lah. Forward apa training dia, you kena training short burst banyak. 10 meter, try letak padding 5 meter depan, tengok you hit padding tu around 5 meter. Berapa kuat you. Sebab itu je yang boleh bantu you punya short burst kalau kat forward ni. Okay. Ada lagi soalan? Nak tanya? Ada lagi? Okay, soalan dari saya. Okay, right. Kalau saya soal last lah ni. Okay, ada. Sebelum saya soal, saya tanya dulu budak-budak ni ada ke tidak soalan ni? Boleh. Ada? Tak ada ya? Okay. Macam nak tanya tu? Ada? Tak ada. Tak ada? Okay. So soalan terakhir dari saya. Okay. Kalaulah diberi peluang kan untuk wakil keluar negara. Maksudnya main kelab luar. Contoh baru-baru ni Samuel Rentap. Macam mana, Wan? Saya tu hari dah dapat offer aku. Pergi Jerman tu. Dapat dah? Dapat lah. Tapi saya cakap dengan sponsor, saya cakap tak boleh. Saya cakap dia, saya dah kahwin. Tu saya nak masuk polis. Saya cakap ada. Dia dah offer lah. Dia dah offer dah itu hari. Sebab saya cakap aduh tak boleh Abon. Dia call kan. Dia nak pergi polis. Dia tengah cari player. Dia cari forward tu. Saya cakap Bon minta maaf lah. Salah orang tak boleh tolong lah benda ni juga kan. Okay. Kelab apa tu? Kelab yang diorang gini lah. Yang dia pergi Jerman. Oh yang Jerman tu lah. Dia dah call lah. Itu hari Bonza call. Dia cakap nak join lah. I cakap tak boleh Abon sebab dah nak masuk panggilan ni kan. Dia cakap tak apa lah. Kau settlekan dulu kerja kau. Nanti apa-apa bagi tahu balik. Saya pun cakap tak apa lah. Cari orang lain je lah kan. Kalau tidak. Dengar tu. Bukan orang kata main rugby ni ada lagi future lah. Senang cerita. Ada. Boleh main luar negara lah. Nampak? Boleh. Baru-baru ni kita ada pemain Malaysia yang pergi ke main Liga Jerman. Samuel Rentap. Kelab apa yang Wan nama dia? Kelab apa lah kat Jerman tu saya lupa lah. Tapi dia kelab Division 2 tak saya. Berapa orang pergi selain Bonza dengan dia ada Sam? 3 orang. Bonza, Sam dengan seorang lagi. Yang Bonza dengan seorang lagi tu dah daripada season lepas. Samuel Rentap season ni baru masuk. Okay. Kalau tak kau pergi lawan Time tu kau tengok dah pergi lah. Tapi saya fikir balik tak boleh ni. Okay. Jadi itulah kalau awak semua murid-murid adik-adik yang ada dalam ni kalau betul-betul nak main buat the best. Kalau fizikal awak tu ada advantage besar, tu kelebihan pada awak lah. Tapi masa yang kalau macam contoh kelab luar tu macam Bonza panggil tu, dia tak ikut posisi ke ikut kekosongan macam mana? Bonza cakap ikut position sebab dia tengok mana yang lag dia nak top up lah. Sebab saya yakin cikgu orang Malaysia boleh main kat sana. Division 2 tu boleh. Dengar baik-baik, orang Malaysia boleh
main rugby. Bukan setakat main. Boleh. Bukan macam orang kata contoh yang lain. Macam Mak Lee. Mak Lee sebelum ni main kat Jepun kan. Siapa? Dugro. Dugro masih lagi main kat sana. So kita sebenarnya boleh. Dugro, bagi saya cikgu itu hari saya jumpa Dugro. Memang saya cakap terus terang, dia memang antara role model saya lah. Memang dia sebab dia truly professional. Yang lain ni semua semi lah. Maksud dia semi pro lah. Tapi yang ikut professional league memang Dugro. Sebab memang betul-betul macam player bola dia bayar. Memang betul-betul I pay you to play. Bukan faham tak maksud dia. Dugro dia sediakan rumah. Memang kalau I cerita, I kongsi dengan you guys pasal Dugro, memang you tahu dia dapat rumah besar, dapat kereta 2 biji, lepas tu siap satu kereta Camry dia beli lagi untuk bapak dia kat sini. Tapi memang dia professionality lah. Dia buat lah yang macam I cakap tadi tu. Nutritionist dia jaga. Kalau you tengok story dia apa pasal dia, memang you tengok dia akan jaga buat makan. Dulu dia badan tak macam tu. Badan dia memang gemuk gila. Memang gemuk. Tapi bila saya jumpa dia balik memang dah into shape lah. Memang dah orang cakap dah keluar six pack lah, semua dah lain lah. Dulu dah lain lah. Tapi dia still bagus sebab dia humble. Dia jumpa dia masih okay. Betul. Dia pun memang sebab dia mix kan, mix pigeon kan. Dia memang tinggi lah. Tapi tak ada masalah asalkan kita ada kemahuan nak majukan dia lah. Jadi itu antara contoh-contohnya. Okay, so kita dah bersiaran hampir 1 jam 13 minit hari ni. Satu perkongsian yang baik, dan saya berharap adik-adik ni semua dapat ambil positive side apa yang kita bincangkan pada pagi ni. Tengah hari dah pun. Nak bekerja sampai Jumaat dah. Okay, so the last word dari Wan untuk geng-geng peserta DTCJB ni. Saya sebenarnya satu je saya nak cakap tu. Saya fikir balik kan, benda ni penting. Saya harap semua orang dengar betul-betul benda ni. You guys can play whatever you want. Tapi satu hari bila you tak ada peluang untuk bermain, you kena belajar dan you kena kerja. Benda ni adalah sebenarnya apa yang I buat selama ni ialah I tak buat untuk diri I buat untuk my parents. Sebab apa? Saya nak banggakan dia orang je. Saya nak ada mak bapak saya. Mungkin mak bapak saya dulu tak ada kesempatan untuk belajar. So dia kira saya menghabiskan belajar saya. Faham tak? Mostly budak rugby, mungkin you guys yang kat sekolah ni mungkin tak nampak lagi. You belum nampak lagi. Tapi I cakap you terus terang, study is important lah sebenarnya dengan sukan ni. Sebab kalau apa I nak cerita, sukan ni juga yang bantu I masuk universiti, sukan ni juga yang bantu I untuk pergi cuburi banyak bidang. Sebab apa tau? Dalam sukan ni you akan jumpa ramai orang, you akan kenal, janganlah rasa macam I expect orang yang senarai dalam apa yang tengok ni, I doa you one day you boleh buat macam mana I buat lah. Macam Cikgu Zuzili buat sampai boleh belajar ke degree. Saya harap semua orang, you guys mungkin tak nampak lagi, tapi one day if you sedar benda ni, you ingat apa kata-kata I, memang benda ni penting. Kan? Sebab apa I cakap pasal 5 core value tu, sebab I nak you jadi orang yang berguna one day. Maksud dia, you boleh banggakan mak bapak, itulah yang paling penting sekali. Banggakan mak bapak. And mungkin you tak bagus kat sini, tapi tak apa. Aku belajar jauh-jauh supaya aku dapat keluar, ada sijil, tunjuk kat mak aku ni, Ma dah dapat sijil. Faham tak? Sebab benda ni pun bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk semua orang. You pun akan happy kalau benda yang you dapat. Sebenarnya rugby macam saya cakap, dia tak akan bagi you kaya, tapi dia akan bantu you daripada segi education. Education tu yang penting. One day mana tahu salah seorang nak masuk jadi cikgu macam Suzeli kan, jadi cikgu PJ. Boleh ambil course dekat UPM ke, dekat course dekat ni. Saya pun dulu berminat jadi cikgu, saya cakap terus terang. Tapi sebab saya tak pergi interview tu, saya silap kat tu. Kalau tak saya jadi cikgu. Aduh, silap besar. Silap lah tu. Tapi tak apa lah sebenarnya. Bagi saya ada hikmah benda ni. Tapi apa yang saya nasihatkan lah untuk semua, belajar rajin-rajin, main sukan bagus-bagus, belajar bagus-bagus. So bila you ada dua ni, you pergi mana-mana pun orang memang akan ambil you. Sebab apa? You bagus, you boleh kerja, you boleh bersukan. You faham tak? Maknanya you aktif punya orang lah.
Okay. So harap adik-adik yang dalam ni dah boleh ambil iktibar, ambil nasihat tu untuk kegunaan diri sendiri lah. Bagi saya dah memang sendiri lah. Tapi ikut Abang Wan awak, kita doakan supaya dia menjadi pegawai polis. Okay, so itu saja dari saya untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, kita gerak keluar. Diminta semua buka kamera, kita ambil gambar. Boleh go. Mana yang ada ni, buka kamera, kita ambil gambar, kenangan. Okay, buka gambar. Sorry, buka kamera. Siapa lagi? Aswani, Rafiq, Wafi, Adi, ada siapa ni? Adaha. Saya besarkan dia punya ni jap. Okey dah. Keluar muka Yeah. Okey. Senyum. Sekejap ya, saya paste sekejap. Okey, Crystal, last Crystal. Open your camera. Okay, ready? Akif tak buka lagi. Adib. Dah buka. Okay, Adib belum. Okay, okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Okay, go. Mana yang boleh pergi solat. Okay. Alamak. Dah habis baru masuk. Terima kasih. Okay. Terima kasih Cikgu. Terima kasih bang. Terima kasih go. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih Bang Wan. Alright. Okay, cikgu. Terima kasih cikgu. Semua. Wih, dah habis